Dan kita masih memberi fokus kepada pelaksanaan undi 18. Kita nak memberi fokus khususnya ketika ini memberi laluan kepada Pilihan Raya Negeri Johor. Seperti yang kita tahu semalam, Dewan Undangan Negeri Johor DUN Johor telah dibubarkan. Dan jika tadi saya bersama dengan pengasas bersama undi 18 iaitu Tarma Pilih, dan ketika ini saya nak bersama dengan Fauzi Fazil yang merupakan Fellow Penyelidik Majlis Belia Malaysia MBM. Assalamualaikum Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus. Dan Fauzi, saya nak memberi fokus sebab kita nak memberi ruang, kita nak melihat fokus jam ini kepada peranan anak muda dalam menentukan sistem demokrasi di Malaysia. Seperti kita tahu, tadi saya membincangkan mengenai undi 18 bersama dengan Tarma Pilih, dan ketika ini saya nak tanya, sekiranya undi 18 seperti kita tahu telah pun diwartakan, telah pun dikuatkuasakan pada bulan Disember yang lepas, dan sekiranya undi 18 dilaksanakan ataupun terlibat dalam Pilihan Raya Negeri Johor kali ini, bagaimana Fauzi melihat ketersediaan belia untuk memainkan peranan sebagai pengundi sendiri? Okey, baik. Terima kasih Esrawani atas peluang ini. Yang pertamanya, saya ingin membawa pendirian MBM sendiri berkenaan undi 18 ini berdasarkan kenyataan yang dikeluarkan oleh penolong Setiausaha Agung MBM iaitu Saudari Kavita. Kami di MBM ini tidak menentang undi 18 secara dasarnya, malah kita mendukung undi 18. Namun kita menegaskan tentang keperluan sistem sokongan iaitu tentang isu daftar pengundi dan isu-isu berkaitan dengan SPR dan juga literasi politik yang kita perlu perkasakan. Sebagai contoh, percubaan pihak MBM dan juga pihak pengkaji undi 18 pada tahun 2019 menunjukkan bahawa daftar pengundi masih belum dibersihkan secara total sepenuhnya pada tahun 2019. Dan kita menerima 5 juta pengundi baru dengan termaktubnya undi 18 ini. So kita bimbang dengan keadaan daftar pengundi yang tidak dibersihkan ini, bagaimana kita nak bersih dengan pilihan raya yang akan datang ini. Itu yang pertama. Yang keduanya tentang literasi politik. Kalau kita tengok, undi 18 memerlukan pendidikan politik di tingkat sekolah. Tapi kalau kita tengok di peringkat sekolah sekarang, pendidikan politik yang diberikan hanya menumpukan mata pelajaran civic dan juga pengajian awam. Sedangkan pendidikan seperti silibus sains politik, sosiologi, ekonomi dunia ataupun hubungan antarabangsa itu ditumpukan di peringkat pengajian tinggi. Makanya literasi politik itu perlu dikukuhkan di peringkat pendidikan arus perdana persekolahan ini, dan juga daftar pengundi itu dibersihkan. Mungkin lepas itu kita boleh tengok keberkesanan undi 18 itu. Baik Fauzi, yakin atau tidak daftar pemilih SPR yang baru ini akan sempat dilakukan dan undi 18 akan dapat dilaksanakan pada pilihan raya negeri Johor yang akan datang ni, Fauzi? Optimis? Okay. Saya secara peribadi melihat saya agak kurang optimis tentang isu ini. Selepas saya meneliti kembali bajet tahun 2020 dan 2021, tiada penumpuan terhadap isu memperkasakan SPR dan juga daftar pengundi ini, ataupun isu literasi politik dan sebagainya. Penumpuan terhadap undi 18 tidak diberikan oleh mana-mana bajet tahun 2020 atau 2021. So saya risaulah tanpa penumpuan dan dana ini, bagaimana kita nak memperkasakan SPR itu sendiri. Okey. Fauzi, sekiranya dapat direalisasikan pada pilihan raya negeri Johor ini, jadi bagaimana anda melihat strategi parti politik sedia ada dalam mendepani pilihan raya, kerana mungkin akan ada satu pola perubahan keputusan yang besar sekiranya ada penglibatan belia dan juga pemuda dalam pilihan raya pada kali ini? Okey, baik. Yang pertamanya, kami di peringkat saya percaya bahawa undi 18 ini perlu dilaksanakan, dan dia bukan boleh atau tidak, perlu dilaksanakan berdasarkan keputusan daripada Mahkamah Tinggi Kuching tahun lepas. Yang keduanya berkenaan dengan keadaan politik dalam PRN Johor ini, kita melihatkan walau apa keputusannya, ia bukan menentukan hala tuju paksi-paksi politik di Malaysia. Kerana kita engagement pihak kami bersama dengan wakil-wakil politik belia ini menunjukkan bahawa ada perbezaan kecenderungan paksi politik golongan belia dalam politik dan juga golongan senior dalam politik. Makanya apa yang berlaku dalam PRN Johor ini tidak akan menentukan hala tuju parti-parti politik di Malaysia untuk tempoh 10 atau 20 tahun lagi. Okey. Dan tadi kita bercakap mengenai undi 18, Fauzi. Kita bercakap mengenai undi 18 dan sekarang kita nak memberi tumpuan pula kepada, tadi saya dah tanya kepada Tarma juga. Kita tahu pada 6 Januari lalu Johor telah luluskan pindaan calon 18 tahun bertanding pilihan raya. Dan Fauzi tadi kata tak optimis mengenai undi 18 dapat direalisasikan. Jadi bagaimana pula dengan pindaan calon 18 tahun bertanding pilihan raya ni, Fauzi?
Saya betulkan, saya tidak optimis tentang pelaksanaan tentang isu-isu teknikal di dalam pikiran itu yang kita tidak optimis. Kemudian calon pilihan raya ini ia satu eksperimen yang baik, tapi kalau kita tengok apa yang berlaku di KRM Melaka, seperti sahabat kita saudari Fazana, ia tidak menunjukkan kesan yang agak baik kesediaan masyarakat untuk menerima golongan yang bawah 20 tahun ini sebagai calon pilihan raya. Itu saya nampak agak sukar dalam kondisi di Malaysia. Fauzi masih di talian? Ya, saya. Saya katakan tadi bahawa keadaan di PRN Melaka itu menunjukkan bahawa penerimaan rakyat Malaysia terhadap calon-calon pilihan raya di bawah umur 20 itu, bawah umur dalam lingkungan 20 tahun itu agak sukar. Makanya apabila kita nak pergi kepada PRN Melaka ini, saya rasa keadaan lebih kurang sama akan berlaku. Di mana seperti sahabat kita, saudari Fazana, nampaknya ditolak kerana faktor umur ataupun kematangan itu sendiri. Jadi bagaimana nak memahamkan masyarakat bahawa sekiranya penglibatan belia sebagai pengundi dan juga calon, bagaimana nak membolehkan masyarakat secara amnya menerima warga-warga belia ini khususnya dalam mentadbir dan menjadi pemilih? Bagaimana nak meyakinkan masyarakat untuk untuk memberi ruang, memberi peluang kepada anak muda ini? Ini kita masukkan dengan literasi politik tadi. Apabila kita bercakap tentang memberi peluang pada golongan belia untuk menjadi wakil dan sebagainya, ia bukan satu kerja yang perlu dilakukan oleh pihak parti politik sahaja. Mungkin ada parti politik yang berkempen tentang suara-suara belia ini, tapi ia perlu dilakukan oleh agensi kerajaan, oleh pihak NGO, dan benda ini memerlukan masa dan juga dana. Dan kita tengok pelaksanaan undi 18 ini terlampau. Ya, dalam keadaan PKP yang kita tersekat sebelum ini dan kemudiannya dilaksanakan tahun 2022 ini, dan tidak ada masa yang cukup untuk kita membantu memahamkan masyarakat